Saya berasal dari Melaka. Umur saya 18 tahun. Sejak umur 13 saya dah start kena pornografi. Saya start tengok pornografi dari handphone saya sendiri. Saya beli handphone tu masa umur 6, darjah 6 mak saya ada bagi telefon, tapi itu macam cuma pantauan mak saya. Tapi sejak saya masuk tingkatan, saya dah macam tak hiraukan family. Saya beli handphone sendiri sebab tak nak mak saya kacau. Lepas tu saya start tengok tu, saya start kenal dengan ramai lelaki. And then saya ada boyfriend. Saya kenal dia sejak umur saya tingkatan 3. Dia kawan satu sekolah, satu kelas dengan saya. Tingkatan 4 saya dapat tahu yang saya pregnant. Tapi sebelum tu saya rasa macam dah agak dah saya pregnant. Tapi saya buat macam tak tahu, macam benda tu biasa. Saya pergi sekolah dengan keadaan yang saya pregnant. Saya menjawab exam tapi saya tak jawab pun. Saya cuma tidur je dalam tu sebab saya rasa letih. Mak saya banyak kali tanya saya. Hampir 3 kali dia tanya benda yang sama. Sebab dia nampak saya makin risih. Tapi saya cuma cakap yang saya gemuk, saya banyak makan tu je. Dan dia pun percaya je. Lepas tu satu hari ni mak saya tak ada kat rumah, family saya tak ada. Saya ambil keputusan untuk beli pregnancy test. Tapi bukan saya yang beli, saya suruh kawan saya sebab dekat taman tu ramai yang kena dengan saya, ayah saya semua. So saya minta kawan saya belikan pregnancy test tu. Dan saya test dekat rumah. Mula cubaan pertama tu saya tak berhenti guna. Mula tak jadi. Lepas tu sekali saya tengok kotak tu baca balik, baru saya test lagi sekali dan jadi. Dia lain. Lepas tu saya terus bagi tahu lelaki tu. And then dia suruh datang rumah dia. Lepas tu saya macam nangis-nangis. Takut tapi macam happy lah gitu. Dan tu tak rasa apa-apa pun. Rasa macam nak baby tu. Lepas tu saya beritahu lelaki tu supaya beritahu mak dia. Sebab saya tahu mak dia tahu yang kita orang ni kenal. Saya selalu datang rumah dia semasa mak dia ada. Saya beritahu, saya cakap dengan dia, beritahu mak dia. And then dia cakap nanti. Sampailah beberapa bulan kemudian tu, mak dia sendiri tahu. Sebab mak dia tahu daripada nenek dia nampak saya jalan macam badan lain. So mak dia suruh datang rumah. Mak dia minta dia datang rumah nenek dia. And then dia orang berkumpul ramai. Mak dia bagi tahu, mak dia tanya dia, dia jawab dengan elok. Lepas tu malam tu juga mak dia datang dengan saudara mara datang rumah saya. So mak dia datang bincang dengan mak saya. Bapa saya memang tak setuju tentu untuk kahwinkan sebab saya umur masih muda lagi. Tentu saya fikir macam saya nak duduk dengan lelaki tu. Sebab saya nampak yang dia tu caring, yang dia nak jaga saya. Mak dia pun nak saya. Saya fikir benda tu macam saya fikir sebelum yang mak dia tahu pun saya dengan dia macam dah cakap, dah prepare macam apa ni nak beli baju baby apa semua tu. Saya fikir dia pun kerja sebab nak cari duit untuk dia kata nanti kalau macam saya salin nak belikan anak dia baju kan. So malam tu mak saya bagi keputusan kat family dia. Mak saya cakap tunggu adik-beradik saya yang lain balik. Dan saya tak boleh keluar rumah sebab mak saya kata malu dengan orang taman. Saya duduk rumah, kawan saya datang pun dia orang kena masuk dalam rumah, tak boleh keluar langsung. Lepas tu family saya balik dalam Sabtu Ahad. And then kakak saya bagi tahu yang saya akan masuk ke satu pusat. Terus saya memberontak sangat. Tapi itulah keputusannya, memang saya tak boleh nak buat apa-apa. Cakap kalau macam saya tak nak ikut, dia akan buat report polis. Lagi susah lelaki tu dengan saya. Saya pun ikut je.
Lepas tu ada perangai lelaki tu, maksudnya tu tahu yang anak ni masuk ke Rodatul Sakinah. Tahu, saya bagi tahu dia malam tu, macam saya bagi tahu dia saya nak nangis. Lepas tu dia kata ikut je. Lepas tu saya bagi tahu ibu dia kata ikut je flow mak ayah. Lepas tu sebab mak cakap dalam 3 bulan je lepas salin terus balik. Mak cakap macam tu. So saya pun macam okey, lega lah time tu sebab dia kata 3 bulan je. Tu hari esoknya tu saya kena ikut kakak saya balik KL. Lepas tu dia kata esok kena masuk resep tu lah. Tapi saya tak tahu nama tu lagi. So saya duduk, saya macam dah risau time tu. Malam tu saya start macam saya tak tidur. Saya macam on call member sebab saya takut. Lepas tu saya tanya kakak saya, kalau kat pusat tu ada ke, boleh buat handphone ke semua. So kakak cakap boleh kot macam tu. So saya okey je, tenang je time tu. Lepas tu saya tunggu-tunggu, kakak cakap nanti. Lepas tu sampailah sebulan saya duduk rumah dia. And then family saya datang KL, datang rumah kakak. Lepas tu saya ada pergi interview. Interview tu untuk masuk ke Rodatul Sakinah lah. Boleh tak nak tahu masa masa melakukan seks daripada awal selepas melihat fotografi, masa tu ada cita-cita memang nak kahwin ke atau memang nak seronok-seronok je? Time tu memang betul-betul nak kahwin. Sebab saya macam jenis suka dengan baby. Sebab kat rumah pun memang banyak baby. Macam saya nampak macam kakak abang saya kahwin pun saya rasa macam seronok. Tetapi saya fikir juga umur saya muda lagi. Boleh ke, sebab saya tahu yang 18 tahun ke atas saja boleh kahwin. Anak ada cita-cita tak? Ada. Masa tu ada fikir tentang cita-cita? Saya dari kecil memang nak jadi doktor. Tapi sejak saya tahu yang saya naik sekolah menengah tu, saya rasa saya asyik dapat macam saya dah start berkawan. Lepas tu saya start tengok kakak saya sendiri yang keluar sana sini. Saya pun jadi macam tak nak pun tak fikir pasal cita-cita tu. Sebab saya belajar main-main. Lepas tu selalu tak masuk pun. Kalau exam pun tak ambil. So sekarang macam mana dengan cita-cita tu? Selepas masuk ke Rodatul Sakinah, apa yang anak fikirkan? Saya selalu fikirkan cita-cita saya sampai saya selalu berangan yang saya selalu macam jadi doktor. Lepas tu masa saya jadi biro kesihatan tu macam saya macam terbayang-bayang saya dekat hospital. Maknanya anak sudah bersedia ke untuk mengejar cita-cita sekarang? InsyaAllah. So tahun ni akan ambil SPM ke macam mana? Ya. Okay. Ambil SPM di mana? Di Sekolah Berdekatan? Yes. Okay. So apa yang anak nampak yang telah berlaku selama ni? Adakah ini satu penyesalan atau bagaimana? Bila macam saya masuk Rodatul Sakinah tu, mula kan bila baru masuk tu kan macam tak nampak langsung benda kan. Tapi bila macam dapat guide daripada warden, lepas tu warden kata lalu je baru tahu nampak hikmah dia macam mana. So baru macam fikir yang dulu aku buat tu, aku ada cita-cita dulu. Tapi sejak aku kenal benda-benda tu semua, tu yang buat aku rasa macam tak ada pun cita-cita tu. Terus sekarang macam saya rasa macam saya nak sangat. Saya nak apa yang saya nak dulu tu. Betul. Nak jadi doktor dengan nak banggakan mak ayah saya. Sebab dari masa saya kecil lagi, mak saya selalu puji. Selalu dapat nombor 1 dalam kelas. Tapi sekolah menengah terus macam tak ada. Kalau diputarkan masa, adakah nak lagi lalui fasa-fasa yang begitu ataupun memang nak terus mengejar cita-cita? Nak terus kejar cita-cita. Menyesallah maknanya dengan apa yang telah berlaku. Alhamdulillah. So lepas ni kita akan terus mengejar cita-cita, akan belajar betul-betul, kan? Apa nasihat anak kepada remaja-remaja yang ada di luar sana? Nasihat saya, kalau macam jangan macam sekarang kan COVID kan. Better kalau macam sekarang nak belajar susah, tapi kita kena usaha juga. Macam kalau tak dapat nak satu kerja, macam tak dapat nak belajar tu, kena usaha juga. Kalau tak dapat usaha pun at least macam dapat tolong mak ayah kita. Itulah bantu kita masuk syurga juga. Kalau macam tak dapat yang dunia punya ni, tak apalah. Dunia je. Yang tak
nak dapat dunia tu apa? Seronoknya ke apa? Seronok tu. Seronok Kita dunia ni kena tak payah belajar. sangat. Belajar susah-susah. Belajar susah-susah untuk apa? Untuk kejar akhirat dapat syurga. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih banyak.